Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, berjumpa kita dalam sesi video lecture kita yang pertama. Okey, topik 1, okey, untuk EGF 5013, okey, food safety and regulation. Okey. So, on topic 1, we're going to discuss about the principle relating to food safety. Okey. So, kita mula ya. Okay, learning outcomes. Okay, after completing the topic, okay, you should be able to. Okay, first kita akan belajar. You will able to discuss the principle related to food safety. Alright, principle related to food safety. Okay, second one, describe the indicator of risk in ensuring food safety. Kita akan tengok apakah indikator untuk menentukan risiko dalam menentukan keselamatan makanan. Alright. So, explain the method involved in risk assessment. Kita akan tengok kaedah yang terlibat dalam membuat analisa risiko ataupun risk assessment. Alright. Okay. Tanpa membuang masa, mari kita mulakan. Okay, first kita akan belajar mengenai important principle in food hygiene and safety. Alright. Apakah dia principle yang penting dalam food hygiene and safety? Apa itu food hygiene dan safety? Safety kita tahulah, keselamatan kan. Okey, food hygiene ni apa? Hygiene ni adalah kebersihan. Bahagian kebersihan makanan lah. Kita mestilah nak makanan kita bersih, bebas daripada kuman. Okey. Alright. Jom kita tengok. Okay, the important principle in food hygiene and safety. Okay, hygiene defined as the set of practice associated with the preservation of health. Okay, maksudnya apa itu maksudnya hygiene? Hygiene kita definisikan sebagai satu set of practice associated, okay, berkaitan dengan preservation of health. Macam mana kita nak mengekalkan kesihatan. Satu kaedah, satu bentuk kerja yang di mana kita nak pastikan kebersihan itu sentiasa ada dan kita nak jaga kesihatan kita. Okay. So, hari ni kita nak cerita sikit pasal satu istilah. Okay, satu istilah iaitu from farm to fork. Daripada ladang ke garfu. Kenapa garfu? Kenapa ladang? Okay. So, ini ada satu istilah yang sangat popular lah. Okay. From farm to fork. Okay. So, one important aspect dalam food hygiene, satu benda yang penting dalam food hygiene ni, okay, which refer to many practices need to safeguard and quality of food from production to consumption. Okey. Kita nak jaga food hygiene ni, kita nak mengekalkan kebersihan dan juga kesihatan kita ni, okey, supaya tak dijangkiti penyakit, tak dijangkiti kuman. Alright. Kita kontrol dia daripada raw material, okey, sampailah ke finish good. Istilah tu farm to fork tu dimaksudkan, maksud farm tu waktu kita nak daripada bahan mentah, kita nak proses sampailah siap jadi produk, sampai ke mulut consumer, consumer, pengguna, okey, yang kita makan ni, okey. So maksudnya daripada ladang itu barang mentah kepada fork tu sampai ke pinggan kita nak makan tu, kita jaga dia punya hygiene. Kena ada amalan-amalan yang kita kena patuh untuk mengekalkan keselamatan makanan tu bersih dan sebagainya dan tidak menyebabkan penyakit kepada kita lah. Okay. It include every single stage in process of growing on the farm, through storage and distribution to finally eating food, include the collection and disposal of food waste. Okay, bermaksud setiap peringkat makanan ni, okay, daripada mentah, okay, proses, simpan, okay, jual kat kedai, okay, sampai ke customer makan, daripada customer makan, customer buang, itu adalah stage-stage perjalanan sesebuah makanan tersebut lah. Alright. So, kita setiap pada stage tu kita kena ada amalan untuk mengekalkan hygiene. Hygiene makanan tersebut. Okay, dalam rantaian ni, okay,
Mungkin kita kena kontrol sebarang bentuk contamination, pencemaran yang boleh berlaku pada makanan ni. Tak kisahlah daripada chemical ke, ataupun daripada microorganism ke, bakteria, fungus, mold dan sebagainya, daripada mencemarkan makanan kita. Macam mana kita nak mengelakkan benda ni berlaku pada makanan kita? Adalah kita mengamalkan, kita praktis hygiene. Kita jaga kebersihan, kita jaga proses kita tidak terlibat dengan benda kotor. So sebab itulah kita penting jaga hygiene ni, supaya dalam setiap stage tu makanan tu terjamin kesihatan dan keselamatan untuk pengguna yang makan, supaya tidak ada contamination. Kalau ada contamination, itulah akan menyebabkan penyakit dan masalah-masalah kesihatan yang lain lah. Alright. Tu betapa pentingnya kita nak jaga hygiene dan safety makanan ni. Setiap stage tu kita kontrol, kita jaga. Okay, so food hygiene. Kita cerita lagi pasal food hygiene. Tadi kita cerita pasal hygiene saja. Prinsipal hygiene ni kita cerita pasal macam mana kalau food hygiene pula. Hygiene, kalau hygiene saja ada banyak, ada hygiene makanan, ada hygiene personal. Ni kita fokus kepada food hygiene. Apakah maksud food hygiene? Food hygiene ini kita mengamalkan satu praktis untuk menghalang microbial, microorganism contamination. Kita nak halang bakteria ataupun sebarang bentuk microorganism lain daripada contaminate pada makanan, mencemarkan makanan kita sepanjang stage-stage yang kita katakan tadi. Food safety is closely related but broader concept. That means food is free from all possible contaminants and hazard. Kalau kita cerita pasal food safety, skop dia sangat luas. Bukanlah sekadar kepada food saja, daripada contamination saja, tapi kita kontrol juga hazard. Hazard yang mungkin boleh berlaku kepada makanan tersebut. Alright. So food hygiene is vital for creating and maintaining hygiene and health condition for production and consumption of food that we eat. So penting kita buat praktis berkaitan dengan food hygiene ni, supaya kita dapat hasilkan makanan yang selamat, bersih, sihat, tak ada sebarang kontaminasi, tak ada sebarang contamination daripada microorganism dan sebagainya lah. Alright, seterusnya. So kita terus tengok kepada objektif dia. Apakah objektif of food hygiene ni? Apa tujuan kita buat food hygiene ni? Pertama, kita nak halang food spoilage. Nak elakkan makanan daripada cepat rosak. Sebab makanan cepat rosak sebab apa? Sebabnya ada bakteria membiak dan sebagainya lah. Bakteria sangat senang membiak, so cepat buat makanan kita rosak. Kita nak halang benda tu. Yang kedua, kita nak belajar, kita nak praktis food hygiene supaya kita boleh inform dan educate orang lain. Kita boleh ajar orang lain. Ajar orang lain untuk mengekalkan metod hygiene ni. So maksudnya walaupun kita ada ilmu berkaitan dengan food hygiene ni, tak guna kalau kita praktis pada diri kita saja. Tak kisahlah kita ni pengeluar makanan ataupun consumer sendiri. Consumer pun, walaupun food hygiene ni penting, bukan saja perlu dipraktiskan oleh pengeluar makanan saja, tapi pengguna, orang yang nak makan, kita yang nak makan ni, mungkin kita kena amalkan hygiene. Contohnya apa? Praktis hygiene ni kita boleh amalkan. Basuh tangan, makan guna di di atas pinggan ke yang bersih, duduk di kawasan yang dihaskan untuk makan, supaya tak ada kontaminasi daripada luar lah. Alright, so apa lagi objektif untuk food hygiene ni? Kita nak melindungi makanan, protect food from adulteration. Kita nak lindungi makanan daripada sebarang bentuk adulteration. Apa itu adulteration? Adulteration, food adulteration ni dia maksudnya kita nak halang makanan kita daripada dirosakkan ataupun dicemarkan secara sengaja oleh orang lain. Ada banyak contoh adulteration ni. Kadang-kadang kita bila berlaku kontaminasi, tercemar dengan benda-benda lain, contohnya tiba-tiba berjangkit daripada makanan, letak sebelah dia ada kuman daripada yang makanan dah rosak, sebelah dia duduk kan, menjangkiti produk yang masih elok tu, produk yang elok tu pun jadi
Tak sihat tu salah satu contamination, okey, sejenis adulteration juga. Ada juga adulteration kadang-kadang disengajakan. Maksudnya disengajakan, contohnya orang tu dia proses makanan, dia tak pakai PPE, personal protective equipment, okey, dia tak pakai hairnet, okey, rambut dia ada gebang-gebang jatuh, okey, mamak tu contohnya kan, dia tebau macam mana ada bulu-bulu dia lekat kat roti, tu kontaminasi, contoh kontaminasi biasa kita jumpa. Okay, so next, ensure the proper practice in the food trade to prevent the sale of food that is offensive, defensive in quality value. Okay, supaya kita tahu dalam proses perdagangan makanan juga, jual beli makanan tu, sepanjang proses tu pun juga kita nak pastikan makanan kekal berkualiti dan tak rosak. Tiba-tiba kita dah produce elok-elok kat hilang, tiba-tiba waktu proses nak jual beli tu kat kedai ke, okay, ataupun waktu kita transportation tu, tiba-tiba dia terkontaminasi kat situ. So apa? Sebab dia tak apply food hygiene dekat situ. So pentingnya apply food hygiene ni pada setiap stage dalam pembuatan makanan, daripada farm to fork, daripada mentah sampailah jadi siap untuk ready untuk kita makan. Okay, penting jaga hygiene tu. Okay, seterusnya, okay, ni adalah contoh. Okay, food that is not safe to eat. Apa dia? Kita tengok. Okay, alright. Okay, first kita cerita pasal food labelling. Food labelling adalah satu benda yang sensitif sebenarnya dalam area makanan ni, dalam bidang makanan ni. Kita kena, paling penting labelling adalah kena paling honest. Kalau tak honest, salah. Mislabel, tersalah label, okay, salah expiry date tipu, okay, production date tipu, pakai letak je, okay, sangat berbahaya untuk consumer. Penting. Sebab tu hukuman sangat berat kalau didapati produk-produk ni tak mematuhi peraturan labeling. Ada peraturan dia labeling. Okay. So in this way, misbranding and can make product and other perishable food can cause serious foodborne illness. Contohnya makanan-makanan yang senang rosak seperti daging, ikan tu lah. Kalau lah yang makanan yang senang rosak macam ni, critical macam ni, salah label, tipu expiry date, salah label bagi tahu ini makanan lain, dalamnya makanan lain, alright, dia sangat bahaya untuk consumer. Sebabnya kita tahu bila maklumat tu salah sampai ke kita, mungkin dah rosak makanan tu, kita makan, kita ada potensi untuk terkena foodborne illness, penyakit disebabkan makanan lah. Okay, penting food labeling ni. Okay, next. Okay, kita cerita pula pasal food adulteration. Ni kita cerita lebih sikit lah. Okay, apa yang dimaksudkan dengan food adulteration? Okay, adulteration is when the normal content of the food has been intentionally changed by addition of something to it that is not essential. Okay, adulteration. Okay, apakah adulteration? Food adulteration ni sebenarnya, okay, bila makanan asal tu, normal makanan dalam packaging tu, okay, diubah secara sengaja. Macam mana dia ubah? Dia mungkin dia letak preservatif, mungkin dia letak benda-benda yang kadang-kadang tak perlu pun dalam tu. Okay, mungkin dia letak chemical. Ada banyak company-company kadang-kadang dia letak benda-benda yang tak penting. Itu kita panggil sebagai food adulteration. Salah sebenarnya. Sebab setiap benda kita letak tu ada peraturan yang kita kena patuh. Kalau contohnya preservatif yang dibenarkan takat ni saja, tapi dia letak lebih, itu pun dikategorikan sebagai adulteration. Sebabnya kita ada spek. Ada spek berapa kadar preservatif yang dibenarkan. Itu contoh kalau preservatif. Okey, kadang-kadang contohnya, okey, ini packaging produk lain. Ada orang terbeli, dia buka, dia tukarkan isi dalam packaging tu, letak produk lain, okey, tutup balik, jual sebagai branding tu, itu pun adulteration juga. Itu pun salah juga. Okey, kita tengok apa. For example, okay, diluting milk with water and selling it as a whole milk. Contoh kalau ni peniaga-peniaga kat luar sana, mungkin ramai yang buat kot ya. Okey, saya tak pastilah siapa. Okey, so kadang-kadang peniaga jual air ni, okey, dia kata ini adalah 100% juice. Okey, 100% jus nenas, contohnya. Tapi bila jual,
dalam tu sebenarnya jus nanas sikit je, banyak air je. Okay. Ataupun susu. Ni kata produk ni susu, tapi susu ni dah campur air. So tu adulteration. Kalau orang jual madu pun ada. Orang jual madu kata okey ni madu asli. Tapi tengok-tengok ni bukan madu asli. Madu asli ni sikit je. Selebihnya dia letak air gula dan sebagainya. Okay. So itu adalah contoh food adulteration. Makanan tu sengaja diubah untuk kepentingan diri sendiri. Untuk kepentingan peniaga tu nak untung lebih. So dia ubah benda-benda kat dalam tu untuk memberi manfaat yang agak pentingkan diri sendiri jugalah. So itu salah. Itu kita panggil food adulteration bila makanan tu diubah, dicampurkan benda-benda yang sepatutnya tak ada dalam tu. Alright. Okay. This include poor nutrition. Watered down milk is not nutritious as a whole milk. Atau bila contohnya susu tu kita dah tambah air, so kandungan nutrisi dia kurang lah. Sebab susunya sikit, air dia banyak. Nutrisi asal susu tu dah kurang. Sebab tu dia salah. Okay, dia dah jadi adulterated. So unsafe ingredient may have been used. Okay. Kadang-kadang ada juga yang diletakkan bahan-bahan yang tak selamat. Bahan-bahan yang tak selamat untuk meningkatkan kualiti produk tu, tapi dia letak benda yang tak dibenarkan. So letak benda berbahaya dalam makanan pun dikategorikan sebagai adulterated. Itulah contoh-contoh food adulteration. Okey, kita tengok cerita pula istilah pasal food contamination. Ni pun bahaya juga untuk makanan untuk kita makan lah. Okey, bila berlaku kontaminasi, pencemaran dalam makanan, boleh jadi akan menjadikan makanan kita tak selamat untuk dimakan. Food can be contaminated by unhygienic practice in storage. Selalunya senang sangat kontaminasi ni berlaku bila kita tak amalkan hygiene ni. Kita tak amalkan amalan penghilangan yang baik, GMP ke, hygiene practice, kebersihan kena jaga, pemrosesan yang bersih, persekitaran yang bersih. Kita nak jaga sebab kita tak nak ada microorganism yang mencemarkan produk makanan kita, contaminate makanan kita. So the term potentially hazard food is sometimes used to describe perishable food, because they are capable of supporting rapid growth of microorganism. Ada setengah makanan kita boleh labelkan sebagai makanan berisiko tinggi lah. Mungkin ada hazard yang berisiko tinggi boleh hinggap pada makanan, terutama perishable food. Ingat lagi tak apa itu perishable food? Perishable food ni adalah kategori makanan-makanan yang senang perish, senang rosak, senang spoil. Contohnya daging ikan lah, daging ayam sangat senang. Sebab apa? Bakteria senang nak hinggap. Apa lagi? Susu pun perishable. Sebab apa? Susu pun bakteria senang sangat membiak dekat dia. So kategori makanan dia berpotensi tinggi untuk rosak. So penjagaan hygiene yang ketat perlu dilaksanakan untuk produk-produk macam ni. Kita kat rumah pun kita kena jaga elok. Susu nak bagi tahan lama sikit, kita letak dalam peti. Itu pun tak lama sangat kan. Tapi sebabnya dia sangat highly perishable. Makanan daging pun, beli ikan, beli ayam, kita simpan dalam freezer kat rumah. Kalau tak, nanti cepat rosak. Alright. So very perishable. So sangat senang bakteria ni nak membiak pada makanan tersebut. Sebab apa? Kalau bakteria ni kita benarkan dia membiak dengan banyak, dia akan menyebabkan penyakit lah pada kita. Boleh membawa kematian. Ada pernah kes orang, biasa term yang kita dengar tu bukan kontaminasi lah. Biasa kita dengar keracunan. Keracunan makanan. Itu disebabkan bakteria selalunya, keracunan makanan kadang-kadang. Kadang-kadang orang pergi kenduri, sakit perut, keracunan makanan. Kenapa? Sebabnya makanan tu dimasak dah masak awal. Orang datang tu bakteria dah banyak, so orang sakit makan. Ada juga yang membawa kematian juga. Bahaya sangat food contamination ni. Seterusnya. Basic principle of food safety. Basic principle of food safety. Kita tengok dulu. Apakah personal hygiene? Alright. Ni personal hygiene. Personal hygiene ini kita jaga kita punya practice hygiene je. So sebelum kita buat amalan yang jaga kebersihan, kita kena pakailah peralatan yang sesuai. Contohnya, dekat gambar ni kita boleh nampak ada, saya conteng sikit kat sini dia tulis clean uniform. So first kali kita kenalah pakai baju uniform yang bersih untuk kita handle makanan. Seterusnya kita
pakai glove. Ni glove pakai buang, disposable glove. Boleh juga nak pegang makanan yang tengah diproses tu pakai glove. Okey, supaya tak adalah bakteria, bersaki-baki bakteria dekat tangan yang ada ni, kita kontaminasi pada makanan yang kita tengah buat tu. Okey, pakai apron. Ni pun bukan sekadar fashion, tapi untuk kebersihan. Okey, pakai proper shoe, pakai kasut yang sesuai, supaya dengan pakaian-pakaian seperti ini kita boleh jaga kebersihan dalam pemrosesan makanan kita. Alright, selain daripada itu, okey, apa lagi yang boleh kita tambah dekat gambar ni? Okey, mungkin kita boleh pakai, nampak dia rambut ni kan, dia pakai yang headbandnya. Okey, mungkin boleh pakai headnet, tutup kepala, satu kepala ni tutup, macam shower cap tu tutup supaya rambut tak jatuh, boleh jadi. Okay, apa lagi contoh nak praktis hygiene? Okey, pastikan korang kalau korang proses makanan kan, nak buat makanan, nak potong makanan ke apa, tak ada pakai jam lah, tak ada pakai cincin lah, jewellery ke apa ke, okay? Anting-anting ke apa ke, tinggal dulu kat tepi, jangan pakai dulu, sebab kita takut pada barang-barang ni mungkin ada bakteria yang mungkin boleh lekat pada makanan yang kita proses. Alright, itu contoh-contoh persediaan lah kita nak buat personal hygiene ni lah. Alright, so seterusnya, okey, ni kita tengok contoh lah, general hygiene and health of food handler. Okey, general hygiene. Okey, food handler should not eat or taste food in food handling area. Kita tengah proses makanan, kita jangan makan ataupun rasa kat situ. Okey, kalau kat kilang selalunya, okey, orang buat makanan dia tak adalah rasa kat situ, tak. Dia bawa pergi ke dapur dulu. Okey, ke bahagian kitchen area. Supaya dia tidak menggalakkan kontaminasi. Kita takut kontaminasi. Okey, waktu kita rasa tu daripada mulut kita ada bakteria dan sebagainya, kita tak nak tu. Okey, apa lagi yang tak boleh? Okey, yang kedua kita tengok, food handler should not eat chewing gum open masalah in food handling. Maksudnya waktu kita prepare makanan, janganlah sambil kita uli-uli tepung ke buat makanan tu, kita tengah makan sekali. Tak boleh. Jangan makan sewaktu buat makanan. Okey. Lagi, staff with cough and sneeze must be not handle food. Okay, must not handle food. Okay, so orang yang ada penyakit lah, tiba-tiba dia demam ke, dia batuk ke, dia bersin ke, tolong jangan buat makanan. Geli. Okay, daripada geli tu pun bakteria boleh sampai ke makanan bila kita bersin, bila kita batuk. Okay. Okay. Lagi apa lagi? Ni obvious lah, jangan smoke. Ni tak nampak sangat, tapi do not smoke, jangan merokok. Waktu buat makanan jangan merokok. Lagi apa lagi? Jangan meludah. Ludah pula tengah uli-uli macam ni, ludah kat tepi, tak mau. Okay. Boleh berlaku contamination. Ni contoh-contoh lah. Ini adalah praktis-praktis yang tak hygienik. So kita kena elakkan benda-benda ni. Kita tak mau benda ni berlaku. Okay, contamination nanti. Alright, so seterusnya. Okay, so kita nak cerita pula pasal food worker. Okay, food worker. Okay, food worker play important roles. Okay, food worker ni siapa? Okay, orang yang menyediakan makanan lah, food handler lah. Okay, orang yang buat makanan, orang kerja kat kilang ke, kerja kat kedai ke, tukang masak ke. Okay, tu adalah food worker. Okay, so to make certain food does not become contaminated by pathogenic microorganism, okay, physical and chemical hazard. So food worker ni kena pastikan tak ada sebarang bentuk kontaminasi sampai kepada makanan yang dibuat. Jangan ada chemical hazard, physical hazard, microorganism hazard, kita tak mau. Okay, so play an important part in creating a good public image as well as protecting food. Okay, so food worker ni penting. Okay, untuk buat satu tanggapan yang bagus untuk consumer, pengguna kat luar sana. Dia kena tunjukkan bahawa dia sangat menjaga hygiene ni. Kenapa? Bukan sekadar kena buat, tapi kena tunjuk juga kat orang luar. Kenapa? Supaya dia bagi satu image, satu orang rasa selamat. Orang akan beli produk dia sebab orang tahu dia proses dengan sangat teliti dan jaga hygiene. Okay, so selamat orang nak makan, orang yakin.
Okay, so next, hand washing fingernails. Okay, kat sini dia tulis hand washing. Ini salah satu teknik basuh tangan. Penting basuh tangan sebelum sedia makanan. Okay, kuku. Okay, basuh kuku. Alright. Jaga kalau tak sihat jangan kerja untuk food handler waktu ni. Alright. Pastikan tak ada rambut jatuh, uniform bersih. Okay, gunakan sarung tangan. Jangan pakai jewellery, jangan pakai perhiasan, cincin, jam, semua tu tak mau. Okay, personal cleanliness. Okay, jaga kebersihan diri. Okay, okay, basuh tangan tu jaga kebersihan diri. Contoh unsanitary habit, meludah lah, makan lah, okay, bersin lah, merokok lah. Itu contoh unsanitary habit. Tabiat yang tak bersih. Tu kita tak mau. Okay, food worker juga penting untuk menjaga dia punya kekerapan dia basuh tangan. Penting basuh tangan. Setiap kali handle produk, basuh tangan. Dia ada teknik dia untuk basuh tangan. Supaya kita sentiasa dalam tangan kita dalam keadaan bersih. Okay, ada step-step dia untuk cara basuh tangan. Nanti kita belajar. Alright. Okay. Ini dia 7 langkah untuk basuh tangan. Okey. Step 1, step 2, step 3, step 4. Okey. Step 1 macam mana? Okey, step 1, okey. Kita gosokkan tapak tangan macam ni. Okey, step 1. Okey. Okey, ni biasalah, ni biasa kita buat tak? Ni biasa kita buat. Okey, gosokkan tangan kita macam ni. Okey, lepas tu step 2 macam mana? Step 2. Step 2 kita belakang pula. Belakang. Belakang. Okey, belakang ni kita cuci sini. Sini satu, terbalikkan pula. Okey, terbalikkan pula, cuci pula atas ni. Okey, belakang ni. Okey, lagi ketiga, di antara interface, di antara celah-celah jari ni, masukkan. Okey. So ini step ketiga. Ni step yang betul, official lah, bukan reka-reka. Memang ini yang diamalkan, wajib diamalkan. Okey. Okey, so lagi apa ni? Celah ni. Celah-celah tangan ni. Okey. Dia gosok juga celah-celah jari ni. Okey, macam ni. Alright. Okey, step kelima. Jari ni. Rub thumb ni. Okey. Ibu jari. Ibu jari ni. Okey. Ni maksudnya kita buat ni waktu air lalu lah. Jangan buat waktu air tak lalu. Ni teknik basuh tangan ya. Basuh thumbs. Okey. Lepas tu, okey, jari. Okey. Jari. Gosok-gosok pula jari. Supaya kuku kita tergosok kat sini. Okey, tukar pula jari lain. Okey, gosok. So nanti hujung jari pun bersih. Okey, dan last kali basuh pergelangan tangan. Basuh pergelangan tangan. Alright. Ini adalah teknik untuk basuh tangan. 7 step of washing hand. 7 step of washing hand ni memang diguna pakai di seluruh dunia. Memang official punya cara basuh tangan. Okey, kalau perasan sekarang ni kalau pergi kedai makan kadang-kadang ada dia tampal ni. Okey, dia tunjuk cara-cara basuh tangan yang betul. So teknik ini digunakan oleh kita sendiri, semua digalakkan guna. Okey, Kementerian Kesihatan sendiri menggalakkan kita menggunakan 7 step basuh tangan ni. Okey, kita juga gunakan untuk sebelum kita buat makanan. Sebelum kita buat makanan, kita buat 7 step ni. Alright. Okey. Okey, itu habis cara basuh tangan. Seterusnya, kita tengok cerita pasal time and temperature control. Macam mana kita nak jaga hygiene juga adalah dengan kita control masa dan juga temperature. Okey. Waktu kita proses makanan ni, okey, time dan temperature control ni sangat penting untuk kita control pertumbuhan bakteria. Macam mana? Okey. So kalau kita refer FDA, okey, FDA, okey, standard FDA dia recommend kita untuk recommend no more than a community forward in danger zone. Okey. Kita kalau kita handling makanan, okey, kita ada zone-zone yang kita panggil zone danger zone. Danger zone, okey. Food in danger zone. Okey. So bila masa danger zone ni, okey. So danger zone ni adalah waktu bila bakteria berpotensi untuk tumbuh dengan banyak. Alright. So macam mana kita nak control bila kita berhadapan dengan situasi macam ni, okey? Adalah dengan cara kita tahu
apakah temperature sekeliling, apakah temperature produk. So kita boleh check menggunakan termometer. Okey. So kita contohnya kalau termometer tu pula, kita bukan boleh suka-suka saja guna termometer biasa. Kita kena guna termometer yang dah di-calibrate. Sebenarnya termometer yang mengikut spek lah. Okay, termometer yang dah di-calibrate. Dia akan calibrate. Calibrate tu maksud macam mana? Dia set awal-awal, dia test dulu ketepatan. Ketepatan termometer tersebut. Supaya kita dapat ukur temperature dengan lebih tepat. Alright. So contoh dulu saya kerja kilang dulu. Okay, saya kerja buat nugget. Okay, kita kena pastikan suhu dalam tempat pemrosesan tu kekal sejuk. Sejuk bawah 12 degree Celsius. Tempat proses tu kena conditionnya dalam 4 ke 12 degree Celsius. So macam mana dia nak kekalkan temperature tu, macam mana kita nak monitor? Setiap setengah jam kita akan cocok termometer. Cocok kat mana? Cocok kat produk. Okay. Letak tengok termometer yang ada di dalam bangunan. Kita record. So dengan cara kita check setiap setengah jam tu temperature dia, kita dapat pastikan suhu terkawal. Okay. Sebab apa? Sebabnya produk yang saya tu berada dalam danger zone. Produk saya senang untuk bakteria membiak. Kalau terlebih temperature sikit, okay, panas sikit, bakteria membiak. Okay. Penting jaga time dan temperature untuk pemrosesan makanan ni. Alright. So next, kita nak cerita pasal cross contamination. Okay, cross contamination ni apa? Cross contamination. Cross contamination ini adalah apabila kontaminasi itu berlaku secara silang. Macam mana boleh berlaku pada silang? Maksudnya satu produk itu dia berjangkit daripada produk lain. Dia berjangkit daripada produk lain dan dia terkontaminasi antara satu sama lain. Okey. So contohnya lah, okey, makanan A bersih, makanan B ada bakteria, tapi disimpankan dalam tempat yang sama. So makanan B punya bakteria tadi dia boleh berjangkit ke makanan A yang bersih tadi. Lalu makanan A pun rosak juga. Tu cross contamination. Dia tercemar secara silang. Dia berjangkit pada benda lain yang kotor. Asalnya dia bersih, betul dia tiba-tiba dia ada bakteria juga sebab dia berjangkit daripada bakteria daripada makanan lain yang duduk dekat dengan dia. Alright. So bila masa cross contamination dia boleh berlaku agak-agak. Alright. So dia boleh berlaku dalam 3 keadaan. Okey. Mungkin dalam situasi food to food, daripada makanan, macam contoh saya bagi tadi, makanan A, makanan B, daripada makanan ke makanan, boleh jadi berjangkit daripada makanan lain. Okey, boleh juga terjadi daripada tubuh badan orang yang buat makanan. Okey, daripada tangan kita buat makanan, berjangkit pada makanan yang kita buat tu. Okey, so dapat contamination tu daripada orang yang buat makanan. So pun tu kategori contamination, cross contamination juga. Okey, yang seterusnya, situasi ketiga daripada peralatan. Contohnya, kita dah bersih, makanan kita buat tu dah bersih, tapi peralatan pula yang ada bakteria. Peralatan pula yang ada contamination. Okay. So maksudnya daripada makanan tu, kita potong makanan tu, dan daripada makanan tu dia lekat dekat produk kita. Okay. Okay. So kalau kita buat makanan yang paling kita kena jaga adalah makanan ready to eat food. Makanan ready to eat food ni dia senang tercemar. Sebab apa? Okey, contoh kalau kita buat produk yang separuh masak. Okey, produk yang separuh masak dia still okey kalau contoh ada bakteria sikit kan. Pada spek yang dibenarkan ada bakteria sikit, tapi sebab apa? Sebab kita bawa balik, kita masak balik. So bila kita masak, bakteria mati. Tapi kalau makanan yang ready to eat, maksud ready to eat ni kita jual terus untuk dimakan, okey, itu kena jaga kebersihan dia. Kenapa? Sebabnya orang balik tak masak, orang dapat produk tu, orang terus makan. Kalau contoh produk yang dia terus makan tu ada bakteria, dia terus kena. Dia terus kena dekat badan dia. Okay. So sangat-sangat penting jaga makanan ready to eat punya pemrosesan ni. Pemrosesan dia kena sangat-sangat teliti dan ketat supaya tak ada kontaminasi. Okay. So cross contamination ni kita kena jaga dengan teliti. Dengan cara pengamalan food handler tu sendiri. Dia ada training dia lah, kita kena datang dan kita boleh belajar. Sebab lain produk, lain cara untuk kita control contamination ni. Okey. Seterusnya. Okey.
The important historical development. Okey, kita tengok sikit. Apa ni? Apa benda ni? Important historical development. Okey. Food safety risk analysis. Food safety risk analysis. Alright. So foodborne disease. Foodborne disease ni segala bentuk penyakit yang datang berpunca daripada makanan yang kita makan. Okey, kita boleh sakit, tu namanya foodborne disease. Okey. Okey. So sangat penting untuk kita kontrol, elakkan benda ni daripada berlaku. Okey. So banyak negara, tak kisah negara maju ke, negara sedang berbangun ke, okey, pun masih ada lagi foodborne illness ni. Okey, ada lagi kes-kes keracunan makanan dan sebagainya lah. So chemical hazard in food occasionally cause acute illness. Okey, ada juga bukan daripada bakteria, ada juga daripada chemical. Contohnya tercampur dengan bahan kimia yang berbahaya, kita makan keracunan. Ada juga. Okey, ada juga datangnya daripada additive. Ada juga yang datang daripada additive. Okey. Ini tadi chemical. Okey, ada daripada additive. Okey, ada juga residue of pesticide. Residue ni contohnya kalau kita buat kilang makanan, kita nak elakkan haiwan perosak, kita letak racun perosak, takut ada terpercik masuk racun perosak tu dekat equipment kita, berlaku cross contamination pada makanan kita makan, kita sakit. Okey, additif ni apa? Additif ni, food additif ni bahan tambahan, pewarna ke, mungkin ada sumber bahan-bahan yang tak selamat digunakan sebagai perasa, pewarna, okey. Dan juga pengawet, mungkin ada bahan-bahan yang tak dibenarkan digunakan, alright. So boleh jadi foodborne illness juga. Okey. Veterinary drugs. Okey, ni veterinary drugs ni ubat untuk haiwan lah, mungkin ada ubat untuk haiwan, okey. Termasuk dalam makanan kita, okey, boleh menyebabkan foodborne illness pada kita, kesakitan pada kita. Okey, mungkin daripada environment. Environment contaminants. Okey, mungkin daripada sekeliling. Mungkin ada habuk. Okey, mungkin ada suhu. Okey, mungkin ada kontaminasi daripada luar. Okey, daripada binatang. Alright, daripada sekeliling kita, boleh menyebabkan kita sakit juga bila makanan kita tercemar dengan environment luar ni juga. Okey. New technologies such as genetic modification of agriculture crop have raised the additional food safety concern that requirement assessment and management and proper risk communication. Okey, so sekarang ni pun banyak juga teknologi-teknologi baru yang di-applykan kepada makanan kita, daripada penternakan kita. Okey, ada banyak teknologi baru yang kita develop, okey, untuk kita gunakan dan boleh kita rangka dia punya pengurusan risiko keselamatan makanan ni. Okey. So banyak peraturan yang telah develop, standard yang dah develop untuk membantu juga teknologi ni daripada berkembang. Membantu juga. Contohnya apa? HACCP, GMP, ni semua standard-standard yang nak jaga hygiene, nak jaga keselamatan makanan ni, nak meningkatkan lagi food safety risk analysis. Alright. Okey. Factor driving changes in food safety system. Apakah faktor-faktor yang meningkatkan lagi kemajuan daripada segi food safety system ni? Setiap negara dia ada food safety system dia sendiri, ada teknik-teknik yang di-apply bergantung pada kawasan masing-masing, dia bina sendiri faktor untuk food safety system ni. Okey. Kenapa ada peningkatan ni? Kenapa berlakunya peningkatan dalam pembaruan, penambahbaikan dalam food analysis safety ni, sistem ni? Okey, sebab pertama, okey, kita ada public demands. Okey, maksudnya orang ramai, okey, rakyat jelata, okey, orang ramai dia minta benda ni. Dia yang minta kita improve. Okey, kita improve sistem keselamatan makanan kita sebab semua orang nak makan selamat sekarang ni. Okey, lagi changing human behavior and ecology. Okey, so kita manusia sekarang ni, kita behavior banyak yang nak ke arah yang sihat.
Ramai orang ada kesedaran di pada masa ke semasa, ramai kesedaran nak makanan yang lebih sihat, makanan yang lebih selamat. Okey. So orang dah mula berubah. So kalau makanan ni tak ada keyakinan daripada segi food safety, orang tak nak beli. Orang akan pilih yang lebih selamat dan terjamin. Okey. So lagi apa lagi? Increase volume and diversity trade of food. Okey, banyak sekarang ni. Makin banyak makanan yang wujud. Banyak lagi produk-produk yang wujud dan bersaing antara satu sama lain. So, mestilah orang nak pilih yang terbaik. Yang paling selamat tu, yang paling terbaik, orang akan ambil yang tu. Okey. Lagi kenapa lagi kita nak improve food safety analysis ni? Okey, changing in agriculture practice and climate. Okey, suhu dunia dah berubah. Okey. Teknik, okey, cara kita buat makanan pun dah berubah. Alright, sebab perkembangan masa. So dunia sentiasa berubah, okey. Cuaca dan sebagainya, faktor-faktor seperti ini dia sentiasa berubah. So teknik pun kena berubah ikut keperluan semasa. Sebab tu kena improve lagi food analysis ni. Okey. Food safety analysis ni. Alright, so more sophisticated detection and management of hazard. So sekarang ni orang berlumba-lumba untuk hasilkan lagi sistem yang lebih selamat daripada masa ke semasa. Sebabnya itulah market kita lah. Orang nak. So bila orang nak, penghilang pun dia nak benda yang boleh di-apply untuk dia hasilkan produk yang lebih selamat daripada masa ke semasa. So dalam persaingan tu nanti dia dapat memenangi hati pengguna. So pengguna beli produk dia. Alright. Okay, indicator of risk. Okay, so bila kita cerita pasal risiko, ni kita boleh bahagikan kepada biological hazard, kita boleh bahagikan kepada chemical hazard dan physical hazard. Okay, ada biological hazard, ada chemical hazard, ada physical hazard. Apa contoh biological hazard? Ini adalah benda-benda yang mencemarkan makanan kita. Okay, biological hazard ni contohnya adalah bakteria, okay, organism yang menghasilkan toksin, okay, mold, kulat, parasite, virus. Ni contoh biological hazard. Okay. Alright, chemical hazard. Apa contoh chemical hazard? Natural occurring toxin, food additive, pesticide residue. Okay. Okay, chemical hazard. Benda-benda chemical, okay, datang daripada toksin daripada binatang, okay, tu chemical hazard. Okay, food additive, okay, bahan tambahan dalam makanan, okay, preservative lah, flavoring, kadang-kadang boleh jadi chemical hazard juga kalau digunakan secara berlebihan. Okay, pesticide residue, okay, racun serangga macam kita sebut tadi lah. Okay, alright. So physical hazard. Okay, apa itu physical hazard? Benda-benda fizikal lah. Mungkin benda-benda tajam, okay, besi, okay, kaca, okay, batu dan sebagainya. Kalau benda-benda ni termasuk dalam makanan, kita boleh cedera dan sebagainya. Okay, itu kategori physical hazard. Alright. Ni contoh-contoh lah indicator of risk. Okay. Seterusnya kita nak tengok macam mana method of risk assessment. Okay, method of risk assessment. Alright. Kaedah untuk kita buat risk assessment. Kita tahu penting dah. Okay, kita nak buat analisis untuk safety ni, kita nak tahu risiko ni penting. Alright. So, macam mana kita nak buat risk assessment ni? Okay. Dia terbahagi kepada 3. Okay. Pertama, kita ada risk management. Lepas tu kita ada risk assessment. Lepas tu kita ada risk communication. Apa benda 3 ni sebenarnya? Apa benda 3 ni? Kita tengok. Okay, risk management ni cara kita untuk manage. Cara kita nak manage risiko ni. Maksudnya kita kena tahu yang mana yang tinggi dan rendah. Mungkin risiko yang tinggi berlaku pada makanan tu, yang tu kita utamakan untuk kita cegah. So kita tahu yang mana priority, yang mana tak priority, yang mana yang risiko utama yang kita kena halang. So kita kena manage benda tu. So macam mana kita nak manage? Kita kena juga buat assessment. Kita buat assessment dari masa ke semasa. Dari masa ke semasa kita buat assessment. Okay, lepas tu kita bukan buat sekali je. Sebab kesilapan kadang-kadang buat sekali rasa dah cukup. Tak. Okay, dia kena buat semasa ke semasa. Mungkin sebulan sekali ke, check balik apakah
risiko-risiko yang terhadap makanan. Sebabnya benda sentiasa berubah. Ada je kadang risiko baru yang datang. Okey, ada je benda-benda baru yang mengancam keselamatan makanan ni datang. Ada je benda baru dan kita boleh improve dari semasa ke semasa. Sebab tu penting risk management ni kita berterusan buat. Okey. Okey, lagi kita tengok lagi. Okey. So cara nak manage risk ni sebenarnya kita kena buat check. Okey, yang pertama ni preliminary risk management activity. Okay. So kita tengok secara kasar dulu apakah risiko-risiko yang mungkin berlaku pada produk kita, pada produk makanan yang kita nak hasilkan tu. Okay. So yang kedua kita pilih. Okay. Kita assess. Kita tengok berapa. Okey, kita dah tahu list of hazard tu, lepas tu kita tengok yang mana yang betul-betul mengancam produk makanan kita. Kita pilih mana yang betul-betul berisiko berlaku pada makanan kita. Okey, lepas tu kita implement the risk management decision. Kita decide, kita tentukan keputusan yang mana kita nak kontrol paling utama. Alright. Tadi kita dah kena pasti, kita decide yang mana kita kena buat pencegahan. Okey, kita nak buat penambahbaikan, kita nak halang benda tu berlaku. Yang mana risk yang mana kita nak ambil. Dan yang terakhir kita monitor. Dan bila kita dah halang hazard tu dia berlaku, kita kena tengok daripada masa ke semasa. Benda tu masih berlaku lagi ke tak? Okey. Kalau benda tu dah tak berlaku, bermaksud kita berjaya. Kalau benda tu masih berlaku, kita kena improve lagi cara kita untuk atasi masalah itu. Contohnya, okey, kita contoh secara kasar 4 benda ni ya. Okey, saya buat produk nugget. Okay, so saya tengok apa benda hazard yang mungkin berlaku. Oh, mungkin ada contamination daripada pekerja. Mungkin ada contamination datangnya daripada equipment. Okay, equipment saya buat pada besi dan sebagainya kan. Okay, mungkin ada pisau patah masuk dalam tu. Kita potong daging, pisau patah dalam nugget ayam tu, ada jumpa pisau contohnya. Okay, alright, so kita tengok antara banyak-banyak hazard kita dah listkan tu, mana yang tahap keterokan masing-masing. Kita buat identify, okay, yang mana yang selalu berlaku, yang mana potensi nak berlaku tu tinggi. Okay, dan lepas tu kita decide mana yang kita nak kontrol utama. Kita nak kontrol, contohnya saya nak kontrol, saya nampak sebabkan 90% produk saya banyak bersentuhan dengan equipment besi, pisau lah, okay, mesin saya gunakan pemotong besi. Okay, kita nak bentukkan dia guna acuan besi. Lepas tu laluan dia banyak laluan besi. So banyak sangat besi contohnya. Saya pilih, rasa risiko paling tinggi yang saya nampak ni adalah contamination daripada physical hazard besi ni. Mungkin ada patah masuk ke dalam produk kita. So macam mana kita nak kontrol? Kita kontrol, mungkin saya letak satu metal detector. Saya letak metal detector. So produk saya sebelum saya bungkus tu, saya lalu dekat metal detector, tengok ada tak dia detect metal. Dia detect tak ada besi dalam produk tu. So kalau detect, kita boleh buang. Alright. Letak ada. Memang wujudnya alat metal detector. Ada alat tu, lalu je produk bawah tu, dia boleh detect ada besi tak besi dalam tu. Alright. So bila saya dah dapat kawal benda tu, saya tahu saya dah berjaya kawal. Okay, tapi saya still kena monitor daripada masa ke semasa. Mungkin waktu production tu, sebab benda ni anytime boleh berlaku. Mungkin saya buat setiap setengah jam, saya record, ada jumpa tak. Okay. Ataupun setiap kali kes jumpa besi tu, saya record, tengok kekerapan dia. Okay. Mungkin sekali masih jumpa banyak besi lah, maksudnya mungkin ada tempat yang saya kena improve. Okay, kenapa berjumpa banyak lagi besi walaupun saya dah letak metal detector? Memanglah walaupun kita letak metal detector, tapi kita kena pastikan pemrosesan kita tu betul-betul baik. So kita tengok proses mana yang bermasalah. Maksudnya selalu jumpa metal, mungkin ada proses yang kena improve. Okay. So ini cara kita praktiskan risk analysis management system ni. Alright. Okay, itu contohlah. Okay. So kita nak fokus macam mana contoh nak buat risk assessment ni. Dalam risk management ni, skop dia besar, sekarang kita kecilkan sikit skop dia. Kita tengok risk assessment. Macam mana contoh kita nak tentukan kadar kebahayaan, the dangerous level of the hazard. Okay. So first kali kita kena identify. Okay, kena pasti apa dia punya hazard yang berlaku. Okay, kita tengok secara spesifik. Okay, contohnya tadi sini saya letak contamination datang daripada equipment. Okay, equipment.
Okay, daripada mesin equipment. Okay. Alright. So saya hazard characterization, tengok apa contamination datang daripada metal, daripada besi. Alright. Saya spesifikkan sikit. Okay, alatan tu datang pada alatan besi. Alright. Okay, exposure assessment, berapa kekerapan dia? Okay, mungkin boleh berlaku 10 kali sehari ke 100 kali sehari ke kekerapan dia berlaku. And then risk characterization. Okay, tengok apa kesan. Kesan dia boleh injured, cedera, luka. Contohnya apa? Luka. Okay, bila makan benda keras, tajam, luka. Okay, alright. Itu contoh lah cara kita buat risk assessment yang tadi. So, okay, risk communication. So, kita walaupun kita buat assessment, tapi kita kena share dekat orang. Okay, kalau kita share ke orang, barulah kita dapat merendahkan risiko pada benda tu berlaku. Kalau kita simpan saja analisis daripada kita, orang lain tak tahu, tak guna. Okay, so orang lain pun kena tahu apa dia bahaya yang dia orang terdedah. Okay. So kita kena communicate antara team, okay, antara pekerja, antara consumer, pengguna, kita kena tahu apa makanan ni terdedah. So dapat dia orang berjaga-jaga, okay, takut ada yang terlepas pandang. Okay, management, okay, mungkin bos-bos kita kena maklumkan juga ini adalah hazard yang mungkin berlaku pada produk kita. So kita kena kawal benda ni. Alright, communication tu penting supaya kita dapat improve benda tu bersama-sama. Sebabnya kalau kita bekerja ni, kita kena ada teamwork. Okay, share maklumat-maklumat dan kita fikirkan solution dia bersama-sama. Alright. So this is the summary. Okay, itu untuk chapter 1 lah. Banyak kita belajar hari ni. Okay, kita tengok definition, kita tengok food safety. Okay, apakah risk assessment dia, macam mana kita nak buat. Okay, so apa principle dalam food hygiene. Okay, cara basuh tangan. Alright. So apa kekurangan daripada saya minta maaf. Okay, saya harap apa yang tak faham boleh tanya saya kemudian dalam kelas online. Okay, kita cuba discuss sama-sama. Alright. Okay, so kita jumpa dalam kelas online next. Okay, thank you very much. That's all for chapter 1. Okay, kita jumpa di kelas online. Thank you very much. Assalamualaikum.